السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Nurul Ihsan jilid 3. Kita masih lagi berada di dalam tafsir surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah Makkiyah, muka surat 253. Muka surat 253 ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Musal kitab. Dan sesungguhnya telah kami datang akan Musa itu kitab Taurat. Malam ni kita sambung ayat 23 surah Sajdah yang selalu kita dengar imam baca pada pagi Jumaat di masjid-masjid. Ayat 23 Tuhan berfirman, walaqad atayna Musal kitab. Dan sesungguhnya telah kami datangkan kepada Nabi Musa itu satu kitab, iaitu kitab Taurat. Fala takun fi miryatin min liqa'ih. Maka jangan engkau wahai Muhammad syok daripada jumpanya. Di sini ada dua tafsiran. Satu tafsiran dia kata min liqa'ih, maksudnya daripada jumpanya ialah daripada jumpa Quran. Maksudnya maka jangan engkau wahai Muhammad syok daripada jumpa Quran. Itu maksudnya. Tuhan nak bagi tahu dekat Nabi Muhammad, kalau Nabi Musa alaihi salam jumpa Taurat, kamu jangan ada syok. Quran ini tetap akan jumpa kamu. Itu satu tafsiran. Tafsiran yang kedua yang dibawa di dalam tafsir Nurul Ihsan ini, dia kata maka jangan engkau wahai Muhammad syok daripada jumpanya, yakni jumpa Nabi Allah Musa alaihi salam. Maka sungguh telah berjumpa keduanya pada malam Isra' di bumi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Allah Musa alaihi salam ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Yakni dia kata pada Kasibul Ahmar, itu bahasa Arab. Kasibul Ahmar makna dia timbunan pasir merah. Ini ada satu tempat di Baitul Maqdis. Masa berlakunya Isra' dan Mi'raj itu, Nabi SAW jumpa dengan Nabi Allah Musa alaihi salam di Baitul Maqdis di tempat yang bernama Kasibul Ahmar. Begitu. Maka Musa duduk sembahyang di dalam kuburnya pada langit yang ke-6. Nabi Muhammad SAW jumpa Nabi Allah Musa alaihi salam dua kali. Sekali semasa di Baitul Maqdis, masa di bumi ini. Kali kedua semasa Mi'raj. Masa Mi'raj tu sampai di langit ke-6 lagi sekali ditemukan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Maka dua kali Allah takdirkan Nabi berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Firman Allah, wa ja'alnahu hudan li bani Israel. Dan kami jadi akan dia, yakni akan Nabi Musa itu orang yang hidayah, yakni menunjuk jalan agama bagi Bani Israel. Allah jadikan Nabi Allah Musa alaihi salam ini sebagai satu orang Nabi yang boleh pimpin umat dia dan juga Bani Israel kepada jalan kebenaran. Bukan semua orang Allah anugerah benda ni. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam sendiri pun dia minta dekat Tuhan. Wa min zurriyati, dia kata, ya Allah, adakah daripada kalangan zuriat aku juga akan menjadi imam di atas muka bumi ini? Allah kata, la yanalu ahdi zalimin. Mana-mana orang yang zalim, walaupun daripada zuriat kamu, mereka tidak boleh jadi imam. Imam dalam maksud kata pemimpin. Nabi Ibrahim alaihi salam pemimpin besar. Sampai hari ini kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dalam tahiyat akhir kita selawat ke atas Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah pemimpin besar. Allah Subhanahu wa taala sebut, kata Allah jadikan Nabi Ibrahim ni a'immah, sebagai pemimpin di atas muka bumi.
Nabi Ibrahim rasa tak cukup kalau dia seorang saja jadi pemimpin. Dia minta dekat Tuhan, wa min zurriyati, adakah daripada zuriat aku semua akan jadi pemimpin? Tuhan kata tak. Mana-mana orang yang zalim, aku tidak izin dia jadi pemimpin. Maka ni pula kita jumpa dalam ayat yang kita baca ni, Allah sebut wa ja'alnahu hudan li bani Israel, dan kami jadikan Nabi Musa itu sebagai orang yang boleh menunjuk jalan agama kepada Bani Israel yang menjadi umat dia. Firman Allah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami jadi setengah daripada mereka itu, yakni setengah daripada Bani Israel itu, imam, pemimpin, ikutan yang memberi hidayah, menunjuk manusia kepada jalan agama. Dia kata Allah jadikan sebahagian daripada Bani Israel, nabi-nabi kebanyakan daripada kalangan Bani Israel. Nabi-nabi kebanyakan daripada kalangan Bani Israel. Maka kerana tu orang Yahudi apabila mula dilantik Nabi daripada kalangan Arab, mereka tak boleh terima. Sebab mereka menyangka jawatan Nabi itu adalah hak kepada keturunan Bani Israel. Maka Allah kata sebahagian daripada Bani Israel dipilih untuk menjadi Nabi, diberi petunjuk kepada mereka dan mereka boleh menunjuk manusia ke jalan agama yang benar. Yakni dengan suruh kami, dengan suruh Allah Subhanahu wa taala. Tak kalau sabar mereka itu atas agama mereka itu. Allah akan pilih orang untuk jadi pemimpin, hanyalah orang yang sabar akan dipilih menjadi pemimpin. Dan balak, yakni ujian daripada seteru mereka itu, sabar atas ujian musuh. Macam mana musuh nak lipat main ujian pun sabar. Sabar atas ujian yang didatangkan oleh musuh, itu syarat untuk menjadi pemimpin. Maka mereka itu ialah segala anbiya, yakni nabi-nabi daripada kalangan Bani Israel yang ikut Nabi Allah Musa alaihi salam. Iaitu dia kata ada 4,000 orang semua sekali. Nabi ni ramai. Macam-macam riwayat yang menerangkan tentang bilangan nabi. Kemudian yang mengatakan nabi yang menjadi rasul hanya 25. Begitu. Firman Allah, wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan adalah mereka itu, yakni Bani Israel yang beriman itu, dengan segala ayat, dengan segala tanda-tanda mukjizat yang menunjuk ke atas kekuasaan kami itu yakin sekaliannya. Bani Israel yang beriman dengan Nabi Musa, mereka percaya apabila ditunjukkan mukjizat kepada mereka. Bila Nabi Musa lempak tungkat jadi ulang, mereka terima bahawa tungkat jadi ulang itu mukjizat Nabi yang Allah bagi dekat Nabi itu sebagai bukti, kata dia Nabi. Mereka terima. Hak tak terima, mereka kata, oh dia punya sihir lagi hebat daripada sihir yang ada pada zaman Fir'aun. Begitu. Firman Allah, inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Bahwasanya Tuhan engkau, wahai Muhammad, ialah yang menghukum antara mereka itu pada hari kiamat, pada barang yang ada mereka itu bersalahan padanya, yakni daripada pekerjaan agama mereka itu. Dalam ayat ni Tuhan kata apa? Atas dunia ni bertengkar. Orang Islam kata Islam betul, orang Kristian kata Kristian betul, Hindu kata Hindu betul, orang beragama Buddha kata Buddha betul. Bertengkar, tak ada penyelesaian di atas dunia ni. Sampai bila pun orang yang pegang Kristian dia kata Kristian betul. Sampai bila pun orang yang pegang Hindu dia kata Hindu betul. Sampai bila pun orang yang pegang kepercayaan di atas dunia ni dia akan kata kepercayaan dia betul. Tuhan kata inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Tuhan kata akhirat esok Tuhan akan bagi keputusan atas pertikaian yang berlaku masa di atas dunia ni. Akhirat esok Tuhan bagi tahu. Tuhan kata yang betul Islam, hak lain semua tak betul. Ini akan diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar esok. Tuhan akan umum secara rasmi, Tuhan akan umum di padang mahsyar esok, Islam saja agama yang betul. Maka orang yang di atas dunia Allah terima Islam, dia untung. Atas dunia kita orang Islam, dalam wirid semayang kita disebut inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din, agama, cara hidup di sisi Allah hanya Islam, tidak ada yang lain. Maknanya siapa yang duduk atas jalan Islam esok di hari akhirat, waktu Allah umum kata Islam saja yang betul, selamat orang yang duduk dalam agama Islam sampai habis umur dia orang Islam. Tapi mana-mana orang yang mati di atas agama lain daripada Islam, waktu Allah bagi tahu kata Islam sahaja agama yang betul, semua akan jadi golongan yang menyesat. Firman Allah Subhanahu wa taala, awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim. Dan tiadakah nyata bagi mereka itu, yakni bagi kapiak-kapiak Mekah itu, berapa banyak yang telah kami binasa manusia yang dahulu-dahulu daripada mereka itu.
Dengan sebab dusta mereka itu kepada Nabi mereka itu. Dan tiada ikut Nabi-Nabi mereka itu. Itu dia. Tuhan sebut dalam ayat ni. Dia kata awatlah orang-orang Arab Mekah ni. Mereka boleh bantah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sedangkan awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim. Tuhan kata mereka tak pernah tengok ke umat-umat dulu yang tak mau ikut Nabi mereka dibinasakan oleh Allah. Mereka tak tengok ke? Orang-orang Arab Quraisy yang tak mau beriman dengan Nabi ni, mereka duduk di Mekah. Daripada Mekah tu, mereka duduk meniaga. Daripada Mekah, mereka pergi ke Syria, mereka pergi ke Syam, bawa barang dagangan. Dalam perjalanan daripada Mekah nak pergi ke Syria tu, dalam perjalanan tu, mereka diperlihatkan berapa banyak tempat yang kita hari ni duduk tengok dalam jejak Rasul tu. Mereka tengok dengan mata mereka ni, tempat yang dulunya menjadi tempat kaum Ad, macam mana peninggalan dia. Mereka tengok macam mana tempat yang dulunya kaum Samud duduk, macam mana Allah binasakan mereka. Kalau kita hari ni, kita masih boleh tengok umat yang dibinasakan di bekas dia ada lagi. Hari ni boleh tengok 1400 tahun dulu, zaman Nabi lagi mereka boleh tengok tanda-tanda ni. Tapi Tuhan kata awak mereka ni jadi macam ni. Tanda Tuhan tunjuk terang-terang depan mata. Awak mereka tak mau beriman dengan Tuhan. Pasal apa mereka tak mau ikut Nabi Muhammad SAW. Tuhan kata minal qurun. Yakni beberapa umat Nabi-Nabi yang dulu. Dah ada tunjuk tinggal kesan-kesan kebinasaan mereka. Yamshuna fi masakinihim. Sedangkan berjalan mereka itu. Yakni kapiak-kapiak Mekah. Pada segala tempat mereka itu. Yakni pada segala tempat umat yang telah dibinasakan itu. Pada perjalanan mereka ke Syam dan lainnya. Maka ambillah pengajaran supaya beriman. Tuhan kata hampa duk berjalan merata tempat duk tengok benda-benda ni. Tak bolehkah ambil iktibar, ambil pengajaran? Kita hari ni pun, kalau ada rezeki lebih sikit, sambil nak pergi umrah tu singgah di Jordan, tengok yang kata laut mati ni macam mana. Bila tengok tu bukan tengok saja, tengok sekali dengan ambil iktibar. Inilah kesudahan jadi kepada umat yang menentang Nabi mereka, yang mereka terlibat dengan liwat. Umat Nabi Allah Lut alaihi salam yang terlibat dengan liwat, ini kesudahan jadi mereka. Sudahlah Allah terbalik ke mereka, terak masuk dalam perut bumi, jadi tasik. Tasik tu pula tasik pelik. Bukan kata menatang tak boleh hidup. Apa jenis pokok pun tak boleh hidup di dalam tasik itu. Demikian Allah tunjuk kehinaan orang-orang yang bantah Nabi dan derhaka Allah subhanahu wa ta'ala. Pergi tengok pasal apa tak boleh ambil iktibar. Tuhan kata, inna fi zalika la ayat. Bahawa pada yang demikian itu menjadi dalil yang menunjuk atas kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bila tengok, yang iktibar kena ambil. Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan maha kuasa. Tuhan boleh buat sampai macam ni sekali. Kepada mana-mana orang yang bantah, yang derhaka dia. Firman Allah, afala yasma'un. Maka tidakkah dengar mereka itu. Akan dengar yang jadi pengajaran dan jadi fikiran tadbir bagi mereka itu. Mereka duduk dengar orang duduk cerita tentang umat Nabi-Nabi dulu. Mereka tengok tempat umat tu dibinasakan. Pasal apa orang duduk cerita, mata tengok tapi tak sedap-sedap juga. Pasal apa? Firman Allah, awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil juruz. Tidakkah lihat mereka itu bahawa kami halau awan yang bawa air hujan kepada bumi yang ketal, yakni gersang kering. Tuhan suruh manusia tengok benda-benda ni semua, fikir. Hampa tak pernah tengok ke bumi padang pasir kering kontang? Aku boleh perintahkan awan bawa hujan, pi sampai di bumi kering ni, hujan turun. Bumi yang asalnya kering, tiba-tiba menghijau, tumbuh pokok yang berbagai-bagai. Tentulah ni, itu keluar dalam surah Abang. Cerita Muammar Gaddafi. Dia buat apa? Dekat sebahagian daripada padang pasir Sahara. Padang pasir Sahara. Satu padang pasir yang sebut aja orang tahu macam mana punya kering dia, macam mana punya gersangnya, yang kata padang pasir Sahara ni, gurun Sahara ni. Allah subhanahu wa ta'ala izin usaha Muammar Gaddafi. Allah izin usaha dia. Dia pergi buat satu kawasan irrigation, satu kawasan pengairan di situ. Dan hari ini sebahagian daripada kawasan Sahara yang asalnya kering kontang itu, hari ini sudah menjadi kawasan subur. Pokok-pokok tumbuh dengan kebun-kebun yang berbagai-bagai buah ada di sana. Semua ni atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah izin benda tu jadi. Allah tak izin benda tu tak jadi. Maka Allah sebut dalam ayat ni, awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil juruz.
Kenapa tidak kamu lihat bagaimana kami halau awan bawa air hujan kepada bumi yang gersang, tiada tumbuh-tumbuhan padanya. Fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum. Maka kami keluar tumbuh-tumbuhan dengan dia, yakni dengan air hujan tu terbit tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Yakni akan tanaman yang dapat makan daripadanya oleh segala an'am, iaitu kerbau, lembu, unta, kambing dan sebagainya. Itu dia. Tuhan kata, air yang aku bagi dekat hampa ni sumber kehidupan manusia. Aku tahan air, mati habis semua manusia. Air yang aku bagi ni adalah sumber untuk manusia nak hidup. Pasal apa manusia tak mau fikir tentang benda ni? Dan diri mereka itu sendiri, diri mereka itu sendiri hidup. Air yang ada, baru mereka boleh hidup. Bukan lembu, kerbau, tumbuh-tumbuhan saja boleh hidup kalau ada air. Manusia sendiri, kalau tak ada air, tak boleh hidup. Firman Allah, afala yubsirun. Maka tidakkah lihat mereka itu akan yang demikian itu? Maka ambil ketahui atas kuasa kami untuk mengulangi hidup mereka yang bangkit daripada kubur. Tuhan kata, kalau bumi mati, aku boleh hantar air pergi bumi itu hidup. Tumbuh-tumbuhan yang berbagai-bagai. Orang mati, mustahilkah bagi aku nak bagi hidup lepas mereka dimasukkan ke dalam kubur esok. Kalau benda ni aku boleh buat, nak bagi hidup balik orang mati, ini simple bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, wa yaquluna mata hadzal fath in kuntum sadiqin. Dan kata mereka itu, yakni kafir-kafir itu kepada orang yang beriman. Ni orang kafir Mekah, depa jawab balik kepada orang yang beriman. Kata dia, bila lagi kemenangan antara kamu dan kami? Yang kamu kata menang itu, depa cabar. Orang kafir Mekah ni, dia jumpa Nabi, dia jumpa orang yang beriman. Depa kata, lah macam ni lah, tu saya cakap banyak. Lah ni hampa kata hampa betul. Ni orang kafir kata kat orang yang beriman. Hampa kata hampa betul. Hampa kata Tuhan hampa betul. Hampa kata tokong kami Lata, Uzza, hak kami duk sembah ni, hampa kata yang ni semua tak betul. Hampa kata Tuhan hampa betul. Hampa kata Allah betul. Lah tak sadu buang masa, tak sadu cakap banyak. Lah ni macam ni, kalau betul, hampa ni betul, dia kata binasakan kami. Cabar macam tu. Dan kalau betul kata hampa ni duduk di pihak yang betul, hampa ada Tuhan, Tuhan hampa boleh buat apa saja, lah ni tak usah buang masa. Dia bagi tahu dekat Tuhan hampa, binasakan kami ni. Ambil kemenangan dekat hampa. Cabar macam tu. Maka jika ada kamu itu benar sekaliannya, kalau sungguh hampa ni betul, disuruh Tuhan hampa bagi binasa kami. Firman Allah, qul yaumal fath, kata olehmu wahai Muhammad, hari kemenangan kami ke atas kamu ialah dengan turun azab ke atas kamu itu. Jawab dekat mereka, hampa jangan juah sangat. Hari Allah nak buat main azab bagi binasa hampa ni akan sampai. Hampa tak usah duk juh. Dia abang kat depan tu. Tak payah cabar. Tuhan kami suruh buat main azab dekat hampa. Tak payah cabar. Hari itu akan main. Dia abang dekat depa, bila main saja hari itu, hampa akan dibinasakan semua sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum. Maka tiada manfaat akan segala kafir-kafir itu, akan iman mereka itu lagi pada hari itu. Dalam tafsir dia kata hari itu ialah hari kiamat. Bila dah mai dah kiamat, matahari terbit aja di sebelah barat, pada masa tu kalau kata beriman ambil Quran pepak makan pun tak ada apa dah. Jangan cabar Tuhan. Tuhan tetap akan buat mai hari yang Tuhan janji. Tuhan tetap akan buat mai. Bila mai hari itu, masa tu baru hampa nak beriman, tidak ada lagi peluang untuk Allah Subhanahu wa ta'ala terima iman hampa itu. Walahum yunzarun, dan tiada mereka itu dinanti-nanti lagi bagi taubat dan minta uzur. Hari itu nak bertaubat pun Tuhan tak bagi dah. Hari itu nak bagi excuse, nak bagi alasan, nak minta uzur dekat Tuhan. Saya ni bukan tak mau beriman, tapi saya nak bagi 1000 alasan pun Tuhan tak mau dengar. Satu pun Tuhan tak mau dengar. Firman Allah, fa'arid anhum wantazir, maka berpalinglah olehmu wahai Muhammad daripada mereka itu. Tuhan kata dekat Nabi, cukuplah. Kalau mereka ni nak beriman, mereka beriman dah. Quran dah turun 30 juzuk dah. Kalau mereka nak beriman, beriman dah. Kalau sampai hari ni, mereka masih kekal atas sikap tidak mau beriman, memang mereka ni jenis tak mau beriman. Maka Tuhan kata, fa'arid anhum. Tak salah, tinggallah mereka ni. Dan nanti olehmu akan turun azab ke atas mereka itu. Tuhan kata, wantazir, tunggu. Yang mereka duk cabar sangat minta Tuhan buat main azab ni, wantazir. Habang kat mereka tunggu saat azab Tuhan akan buat main. Innahum muntazirun. Bahawasanya mereka itu, yakni kafir-kafir itu, menanti sekalian mereka itu akan kedatangan mati ataupun bunuh ataupun tawan.
Dia kata, dan mereka ni sebenarnya duk tunggu hari aja Allah nak binasakan mereka. Sama ada binasa dalam bentuk mati kena bunuh dalam perang dengan orang Islam, ataupun mati ketika menjelang kiamat. Pokok pangkalnya, mereka akan terima hari yang mereka duk cabar minta dekat Tuhan ni, hari itu akan sampai dan mereka akan terima pada hari itu. Dia kata ini hukum, yang ni suruh nanti itu mansuh hukum ini dengan suruh perang. Ayat ni mula-mula turun, suruh tunggu aja tengok apa nak jadi. Kemudian bila turun ayat perang, Allah suruh orang Islam waqatilul musyrikina kafah, pergi perang orang kafir semua sekali, maka tak payah tunggu lagi, teruskan lancar serangan kepada orang-orang yang memusuhi Islam ini. Begitu. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk surah Al-Ahzab. Kita sambung lagi baca. Surah Al-Ahzab Madaniyah. 73 ayat. Surah Al-Ahzab Madaniyah. Al-Ahzab ni tuan-tuan, makna dia ialah kumpulan bersekutu. Hizbun, satu kumpulan. Hizbun. Ahzab, makna dia plural. Banyak kumpulan. Kumpulan bersekutu yang dimaksudkan dalam surah yang kita nak baca ni ialah gabungan di antara orang Yahudi, orang munafik dan orang musyrikin. Tuan-tuan, sampai bila pun orang kafir ni ala millah wahidah. Depa ni kok mana pun depa akan bersatu di atas kepercayaan yang satu. Kafir ni dia Kristian ke, dia apa ke, dia tak ada agama ke, dia apa ke, depa ni kok mana pun satu hari depa akan duduk atas satu geng untuk lawan Islam. Menjelang akhir zaman dia akan ada dua blok saja. Satu blok Islam, satu blok bukan Islam. Bukan Islam tu Al-Ahzab, bersekutu. Itu sebab bila nak lancarkan serangan ke atas orang Islam di Iraq, Jepun sanggup hantar tentera dia. Jepun bukan Kristian. Jepun bukan Kristian. Amerika nak hantar, Britain nak hantar, Perancis nak hantar. Jepun apa semua ni pun nak hantar juga. Pasal apa? Pasal mereka bersatu di atas agama kafir. Islam ni akan menjadi musuh kepada semua mereka ni. Ini cerita yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Qurannya begitu. Maka Al-Ahzab ini adalah golongan yang bersekutu daripada puak Yahudi, daripada puak musyrikin yang memang kafir sembah berhala, dan juga munafik yang dah mengaku Islam, dah mengaku beriman kepada Allah, tapi sengak-sengak pergi buat pakatan dengan musyrikin dan sebagainya dengan tujuan nak hentam Nabi Muhammad SAW, dengan tujuan nak hentam Islam. Maka surah ni dia panggil surah Al-Ahzab, yang menceritakan tentang golongan yang bersekutu ini. Perang Ahzab ini berlaku apabila mereka ni Yahudi, munafik, musyrikin ni pakat sekali mereka pergi kepung Madinah. Ini berlaku ni. Yang kata perang Ahzab ini berlaku apabila mereka tiga golongan Yahudi, munafik dan musyrikin ni bergabung tenaga, mereka pergi kepung keliling Madinah. Sehingga kan orang Islam yang ada dalam Madinah tu nak keluar tak boleh, nak apa tak boleh, sebarang aktiviti ekonomi disekat. Macam mana yang Amerika buat ke Iran dulu. Macam mana yang Amerika buat kepada mana-mana negeri yang menjadi musuh dia. Dia kenakan sekatan ekonomi. Yang kata sekatan ekonomi itu sebarang import ekspor semua tak berjalan. Makanan tak boleh masuk, ubat-ubatan tak boleh masuk dan sebagainya. Duit ada pun tak boleh beli sebab barang tak ada. Sekatan ekonomi. Ini teori yang sudah diguna pakai sejak daripada zaman dulu lagi. Nabi SAW duduk di Madinah dengan sahabat-sahabat yang Islam ni, Yahudi, munafik, musyrikin, pergi kepung keliling Madinah ni, kenakan sekatan ekonomi kepada orang Islam yang duduk ada di Madinah. Sehingga kan orang Islam, sehingga kan mukmin yang berada di Madinah pada masa tu dah rasa dah, mereka dah tak ada harapan dah, mereka dah helpless dah rasa tak ada siapa boleh tolong mereka dah. Mereka rasa habislah kita akan dihancurkan oleh golongan Ahzab ini. Sampai timbul perasaan macam tu di kalangan orang-orang Islam yang kena kepung ini. Dan ini adalah ujian berat yang Allah takdirkan kena kepada mukmin yang hidup pada zaman Nabi SAW. Yang kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala hantar bantuan kepada Nabi dan orang Islam yang ada di Madinah ini dalam dua bentuk bantuan. Yang pertama, tentera yang tidak kelihatan mata. Mata tengok tak nampak, tapi ada tentera Allah tiba-tiba tengkok putih jatuh dan sebagainya. Ini satu bantuan yang Allah hantar kepada Nabi dan kepada tentera Islam yang ada di Madinah pada masa itu. Kita akan baca dalam tafsir ni, kita akan jumpa cerita ni. Dan yang kedua, Allah hantar bantuan kepada tentera Islam yang kena kepung ni. Bantuan dalam bentuk angin taufan, angin kuat.
yang akhirnya menyebabkan musuh-musuh lari lentang pukang, lari balik ke tempat masing-masing, dan bebaslah orang Islam daripada kepungan orang-orang yang memusuhi Islam ini. Ini sinopsis kepada surah Al-Ahzab. Kita baca sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi ittaqillah. Wahai nabi, takutlah olehmu akan Allah Subhanahu wa taala. Yakni tetap olehmu atas takut Allah itu. Tuan-tuan tengok. Bukan kita. Bukan kita. Nabi Muhammad pun Tuhan suruh dia, suruh ittaqillah. Suruh dia takut kepada Allah. Kalau Nabi Muhammad pun diseru oleh Allah supaya takut Allah, kita ni 1000 kali kena seru supaya takut Allah. Sebab manusia hari ni dia tak takut Allah. Bohong aja. Semayang apa semua, baca Quran nampak cantik, tapi sebenarnya hati tak takut Tuhan. Maka kerana tu berapa ramai orang semayang tapi duk buat benda yang Tuhan larang. Maka kerana tu kita tengok masjid penuh orang mengaji, penuh orang semayang, tempat-tempat maksiat pun penuh juga. Kadang-kadang orang tu, orang yang sama tu split identity. Dia punya identity boleh jadi dua. Dengan orang kafir, dengan orang apa ni, kita boleh mengadakan hubungan biasa, berkawan boleh. Tapi kalau sampai ke peringkat dia mengajak kita bertoleransi dalam agama, kita tak boleh terima toleransi itu. Ayat ni, ayat 1 ni turun kerana apa? Kerana kafir Quraisy hantar wakil dia pergi jumpa Nabi SAW. Kafir Quraisy hantar wakil dia pergi jumpa Nabi SAW, minta kepada Nabi dua benda. Yang pertama, minta supaya Nabi jangan condemn tokong mereka. Nabi selalu, bila turun ayat Quran, Nabi baca ayat tu dan Nabi terang dekat sahabat-sahabat ni. Nabi terang betapa yang dikatakan tokong ataupun asnam ni tak boleh buat apa kat kita. Jangankan nak tolong kita, diri dia sendiri dia tak boleh tolong. Nabi duk habaq macam tu. Nabi kata macam mana asnam tu kita nak minta kat dia. Dia sendiri kalau kita cempung lempak dalam sungai hanyut. Nabi habaq macam tu difaham oleh orang-orang musyrik ini sebagai Nabi condemn Tuhan mereka. Dia tak mahu ini. Maka mereka hantar satu delegasi, hantar satu perwakilan pergi jumpa Nabi SAW, minta dekat Nabi, wahai Muhammad, tolong start daripada hari ni jangan condemn Tuhan kami. Satu. Yang kedua, minta supaya Nabi mengaku bahawa Lata dan Uzza, tokong yang paling besar yang duk sandak di dinding Kaabah pada masa tu, tolong minta dekat Nabi, tolong habang dekat orang-orang yang dah masuk Islam ikut hang ni. Tolong habang, kata Lata dan Uzza ni boleh bagi syafaat dekat orang, boleh tolong orang. Tolong habang. Kami habang daripada tak pakai dah, pasal daripada duk pakai cakap hang. Hang tolong habang. Ini satu kompromi yang sesat. Maka Nabi SAW sebagai seorang Nabi utusan Allah, tak mungkin Nabi boleh terima cara kompromi macam ni. Maka Nabi kata, ini benda yang kamu minta ni, ini benda yang aku tak boleh terima. Kerana ini menyalahi syariat yang Allah suruh aku bawa. Serentak dengan itu turun ayat, Ya ayyuhan nabi, ittaqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Jangan taat kepada orang kafir dan orang-orang munafik. Firman Allah, innallaha kana aliman hakimah. Bahwasanya Allah Ta'ala adalah dia, Tuhan yang amat mengetahui dengan barang yang akan jadi. Dahulu daripada jadinya lagi. Tuhan kata, Tuhan tahu. Benda tu tak jadi lagi, Tuhan tahu dah. Benda tu nak jadi macam mana. Ini yang kata Tuhan. Bahkan Tuhan itu amat hakim, amat bijaksana pada barang yang ia telah jadikan semua. Dan Tuhan, dia amat bijaksana. Tuhan tahu berapa benda yang dia jadi di atas dunia ni, ada banyak mana, Tuhan tahu semua sekali. Tuhan tahu berapa bilangan, berapa ekor sotong ada dalam laut lah ni. Tuhan tahu. Tuhan tahu daripada bilangan sotong yang ada dalam laut tu, menjelang pukul 11 malam ni, berapa ekor akan mati. Tuhan tahu. Tuhan boleh fikir benda ni. Ini yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Maha Berkuasa, Tuhan Rabbul Alamin. Allah tahu atas kepala kita ni rambut ada berapa helai. Allah tahu berapa helai rambut yang akan luruh menjelang pagi esok. Allah tahu ilmu Allah ni meliputi segala-galanya. Tak boleh nak cerita. Maka demikian yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, wattabi' ma yuha ilaika min rabbik. Dan ikutlah olehmu, wahai Muhammad, akan barang yang diwahyikan kepada engkau daripada Tuhan engkau, iaitu Quran itu.
Tuhan kata dekat Nabi, wahai Muhammad, Quran yang aku turun dekat kamu ni bukan untuk dibaca sahaja, tetapi untuk dipraktikkan. Tuhan abang yang tu. Ni Quran yang aku wahykan kepada kamu ni, Quran ini bukan untuk baca sahaja, bukan untuk ditaranumkan, dilagu-lagukan sahaja, tapi Quran ini untuk diamalkan. Tuhan kata dekat Nabi Muhammad macam tu. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Bahwasanya Allah Ta'ala, dialah Tuhan. Dengan barang yang kamu berbuat amal itu, amat ketahui zahir dan batinnya. Itu dia. Yang kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan kita ni, dia tahu zahir batin kita ni, dia tahu. Zahir ni kita tengok pun kita boleh agak nampak dia ni lagu ni. Kita boleh agak walaupun tak tepat. Kadang-kadang tepat, kadang-kadang tak tepat. Hak batin kita tak tahu. Macam kita pernah cerita hadis bagaimana Khalid Al-Walid sewaktu turun dalam satu medan perang. Lawan punya lawan sampai dia dekat satu musuh. Dia lawan dengan musuh tu sampai musuh tu terlepas senjata. Dalam keadaan musuh tu senjata tak ada di tangan dan sebagainya, musuh tu kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengucap. Khalid Al-Walid kata, "Pi hang mengucap pasal hang dah senjata tak ada di tangan hang nak mengucap." Dia tetap lagi mati kawan tu. Bila habis perang balik, ada sahabat direport dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Khalid Al-Walid sudah buat macam ni." Nabi panggil Khalid Al-Walid. Nabi kata, "Khalid, betulkah kamu bunuh satu orang yang dah mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah?" Khalid Al-Walid kata, "Ya Rasulullah, dia mengucap kerana takut pedang aku." Dia kata. Nabi kata, "Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah?" Nabi kata, "Hang bunuh dia lepas dia kata la ilaha illallah?" Nabi dah nak marah. Khalid Al-Walid kata, "Ya Rasulullah, aku bunuh dia kerana dia mengucap tak ikhlas. Dia mengucap kerana dia takut pedang aku." Nabi kata, "Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah?" Nabi kata, "Hang bunuh dia lepas dia mengucap la ilaha illallah?" Nabi lagi nak marah. 3 kali Nabi kata lagu tu, Khalid Al-Walid tahu dah dia memang silap. Nabi kali yang ketiga, Nabi kata, "Kenapa kamu tidak belah dada dia dan kamu tengok hati dia supaya kamu tahu dia ikhlas ataupun tidak?" Nabi kata. Khalid Al-Walid pusing balik lepas tu, dia duk sebut di mulut dia. Dia kata, kalau benda ni boleh ulang balik, dia tak buat benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah saja yang mengetahui zahir dan batin manusia. Tidak ada manusia yang boleh menghukum batin orang kerana Allah tak bagi keistimewaan tu pada dia. Maka disebut dalam ayat ni, dia kata, "Innallaha kana bima ta'maluna khabira." Bahwasanya Allah adalah ia Tuhan. Dengan barang yang kamu buat amal, Allah amat tahu zahir dan batinnya. Firman Allah, "Wa tawakkal 'ala Allah." Dan bergantunglah olehmu atas Allah pada segala kerja engkau itu. Wa kafa billahi wakila. Dan memadailah dengan Allah itu wakil yang memelihara engkau. Dan Allah pelihara umatnya yang mengikutnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata bertawakal pada Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata apapun kita kena ada satu sifat tawakal pada Allah. Tuan-tuan, bila jadi perang antara Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Bila jadi perang tu dia panggil perang Siffin. Bila jadi perang tu, sampai satu tahap Muawiyah nampak macam nak kalah. Muawiyah ambil Quran angkat naik. Bila Muawiyah ambil Quran angkat naik, Sayyidina Ali terus arah orang-orang dia. Cukup, jangan ada siapa dah serang pihak sana kerana mereka sudah angkat Quran. Sebahagian daripada orang Sayyidina Ali ni tak boleh terima arahan daripada Sayyidina Ali. Mereka kata, "Ya Amirul Mukminin." Mereka kata, "Wahai Amirul Mukminin, jangan percaya. Ini helah yang dibuat oleh pihak mereka. Mereka dah nampak macam nak kalah, mereka angkat. Nak tunjuk kata mereka ni nak berdamai. Ini helah mereka." Sayyidina Ali kata, "Dah. Kita jangan kata ini helah." Sayyidina Ali baca ayat Quran. "Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah." Sayyidina Ali kata apabila musuh ni janahu lis-salmi, cenderung kepada nak berdamai, fajnah laha. Tuhan kata kita cenderunglah kepada dia. Bila musuh tunjuk nak baik, kita kena terima kecenderungan mereka untuk berbaik itu. Kita kena terima.
Selebihnya, wa tawakkal 'ala Allah. Selebihnya bertawakal pada Allah. Geng yang tak setuju ni tak boleh terima apa yang Sayyidina Ali kata. Depa kata jangan. Depa kata depa ni musuh kita. Mesti ada muslihat di sebalik ni. Jangan. Ali kata aku beriman dengan ayat Allah. Allah kata wa tawakkal 'ala Allah. Selebihnya kalau kata depa nak buat tering ke depa nak apakah, kita bertawakal pada Allah. Tak puas hati. Golongan tak puas hati nah. Kemudiannya keluar menjadi satu kumpulan yang duk serang Sayyidina Ali dari belakang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cuba tengok. Di satu ketika, orang yang berjuang untuk Islam diuji oleh Allah dalam keadaannya macam ni. Berjuang sama dengan Sayyidina Ali. Tiba-tiba diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu ayat Quran yang Sayyidina Ali baca. Dah tak boleh ikut. Maka mereka ini kemudiannya menjadi anai-anai yang merosakkan Islam. Yang cuba dibangunkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah anjur dalam ayat ni. Ayat 3 surah Al-Ahzab ni Tuhan kata wattawakkal 'ala Allah. Dan bergantunglah olehmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada segala kerja kamu. Wa kafa billahi wakila. Dan memadailah Allah menjadi wakil yang memelihara engkau. Dan Allah pelihara akan umat engkau yang mengikut engkau. Allah akan pelihara orang yang bertawakal kepada Allah. Allah pelihara Nabi, Allah pelihara orang yang ikut Nabi. Selagi mana mereka ni bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi." Dan tiada Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada seorang laki-laki itu dua hati di dalam rongga dia. Turun ayat ini kerana nak menolak perkataan satu orang kafir yang bernama Abi Ma'mar. Yang dia ni kata, jika aku ada dua hati, aku berakal dengan tiap-tiap satu, maka aku lebih baik daripada Muhammad. Dia kata. Ini cerita berlaku pada zaman Nabi. Satu orang yang bernama Jamil bin Ma'mar Al-Fihri, nama dia. Jamil bin Ma'mar Al-Fihri. Dia ni Allah Subhanahu Wa Taala anugerah dekat dia cerdik. Otak cerdas. Abang kat dia ada satu benda sekali aja, dia ingat sampai bila-bila. Dia jumpa satu orang sekali tengok aja, sampai berapa tahun kemudian dia jumpa orang tu, dia boleh sebut balik nama kawan tu. Allah anugerah dekat dia. Orang Allah kata gifted. Dia ni jadi genius, dia jadi cerdik ni kerana gifted, kerana memang Tuhan bagi kat dia cerdik. Rupa-rupanya cerdik yang Tuhan bagi kat dia ni menyebabkan dia lupa diri. Ini Jamil bin Ma'mar Al-Fihri. Maka orang-orang Quraisy pada masa itu kagum dengan kecerdikan Jamil bin Ma'mar ini. Mereka kagum dengan cerdik dia. Maka orang-orang Quraisy ni mereka kata sama-sama mereka. Mereka kata Ibnu Ma'mar ini, dia ni mungkin ada dua hati. Pasal itu dia cerdik. Hati ni maksudnya otak lah. Dia boleh ingat. Orang kata ingat dalam hati. Ingat dalam hati itu, ingat di otak lah. Dia ni mungkin ada dua hati. Maka kapasiti untuk mengingat itu lebih. Pasal dia ada dua hati. Dia tak macam kita. Kita ni orang beritahu ni minggu depan lupa. Dia ni beritahu sekali 10 tahun lagi dia ingat. Mungkin dia ni ada dua hati. Jawfaini fi qalbi. Dia ada dua hati. Qalbaini fi jawfi. Dua hati di dalam dadanya. Orang duk cakap macam tu. Bila cakap-cakap ni sampai dekat dia. Dekat Jamil bin Ma'mar Al-Fihri ni. Bila sampai dekat dia, dia kata apa? Memang betul. Dia kata. Dia kata memang betul. Dia kata aku sememangnya ada dua hati. Dia kata dengan kerana itulah aku lebih cerdik daripada Muhammad yang hampa duk ikut ni. Ini cerita. Ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala berlaku perang Badar. Dalam perang Badar, Jamil bin Ma'mar ini dia memihak kepada musuh lawan Nabi Muhammad, lawan Islam. Bila di akhir perang Badar itu, tiba-tiba orang nampak dia. Orang nampak Jamil bin Ma'mar ini dalam keadaan kasut pakai sebelah lagi duk pegang tangan. Jalan lagu orang hilang akal. Maka orang pergi tegur dia. Dalam riwayat menceritakan yang tegur dia ni ialah Abu Sufyan. Abu Sufyan kata dekat dia, wahai Ibnu Ma'mar, apa pasal yang pakai kasut sebelah aja? Dia jawab, dia kata, aku pakai dua-dua. Dia kata. Sedangkan sebenarnya dia pakai sebelah aja, sebelah lagi dia duk pegang di tangan. Start daripada tu, pakat bersembang pula perempuan ni. Dia kata karut dia ni. Mana boleh ada dua hati. Kalau dia ada dua hati, tak mungkin jadi lagu tu dekat dia. Jadi lagu orang nyanyuk. Pakai kasut sebelah, kata pakai dua belah. Dia kata. Ini
Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ni, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak pernah jadikan satu orang manusia ada dua hati. Maka dengan kerana itu dia lebih bijak daripada nabi. Tidak mungkin Allah jadikan orang yang macam ni. Kata dia firman Allah, wa ma ja'ala azwajakumul la'i tuzahiruna minhunna ummahatikum. Dan tiada jadi Allah akan segala isteri kamu yang kamu zihar daripada mereka itu sebagai ibu kamu. Yakni pada haramnya dengan zihar itu. Maka zihar itu berkata satu orang bagi isterinya, anti alayya ka zahri ummi. Kamu atas aku seperti belakang ibu aku. Ini pula ayat cerita tentang zihar. Pada zaman jahiliah dulu, orang Arab jahiliah, dia bila dia marah betul dekat bini dia akan zihar bini dia. Bila dia marah dekat bini dia marah betul-betul, dia akan kata dekat bini dia, anti alayya ka zahri ummi. Dia kata, hang ni belakang hang serupa macam belakang mak aku. Maksudnya dia nak kata, hang ni macam mak aku. Perbuatan menyamakan bentuk fizikal bini dengan bentuk fizikal mak menyebabkan berlaku yang dikatakan zihar. Cuma ulama ada dua pandangan. Satu pandangan mengatakan mesti dengan niat. Niat zihar baru jadi zihar. Satu lagi kata tak perlu niat. Apabila satu orang suami samakan bini dia dengan mana-mana bentuk fizikal mak dia, maka berlaku zihar. Dia kata kat bini dia, dia kata, aku tengok muka hang ni macam muka mak aku. Dia menyamakan fizikal muka bini dia dengan muka mak dia. Zihar. Ataupun dia kata, awak tengok kaki hang ni nampak macam kaki mak aku. Kaki, bentuk fizikal. Kalau persamaan itu dalam benda yang bukan fizikal. Suara, misalnya suara tak ada fizikal. Dia kata, suara sekali dengar macam suara mak aku, itu tidak jadi zihar. Persamaan itu dalam bentuk fizikal. Cuma sebahagian ulama kata mesti disertai niat. Memang dia niat, dia kata ni nak menziharkan isteri dia. Maka baru berlaku zihar. Itu pandangan. Dalam masyarakat Arab jahiliah dulu, bila satu orang suami benci dekat bini dia, benci betul-betul, dia akan kata benda ni. Dia kata, anti alayya ka zahri ummi. Dia kata, aku tengok badan hang ni macam badan mak aku. Dia kata tu dengan tujuan dia cerai bini dia. Dan cerai tu sampai bila-bila. Dia tak boleh kahwin dah dengan bini tu. Maka bila mai Islam pun betul balik benda ni. Zihar ada dalam Islam. Tetapi tidaklah sampai ke peringkat sampai tak boleh menikah balik sampai bila-bila. Sebaliknya Islam mai dia kata apa? Apabila satu orang suami samakan isteri dia dengan mak dia, samakan badan bini dia dengan badan mak dia dan sebagainya, maka berlaku zihar. Dia haram bersama dengan isteri dia selagi mana dia tidak membayar kafarah. Bila dia bayar kafarah, maka dia dengan isteri dia jadi suami isteri macam biasa balik. Dan itu bukan talak, tidak dikira sebagai talak. Itu saja perubahan dia. Dia kata kepada isteri, anti alayya ka zahri ummi. Kamu ke atas aku seperti belakang mak aku. Maka iaitu talak pada zaman jahiliah. Zaman jahiliah kalau kata lagu tu jadi talak. Talak tak boleh kahwin dah sampai bila-bila. Maka hukum Islam hanya kena bayar kafarah. Iaitu kafarah itu, iaitu denda itu ialah satu, memerdekakan hamba. Satu orang suami yang pernah kata dekat bini dia macam tu, dia tersangkut dengan hukum zihar. Dia tak boleh bersama dengan isteri dia selagi tak bayar denda ni. Kalau dia bersama jadi macam mana? Dia tidak jadi zina. Hukumnya tidak zina. Cuma bersama itu berdosa. Tapi bukan dosa yang menyamai dosa zina. Itu kena faham. Baik. Satu, dia kata nak bayar denda dengan memerdekakan hamba. Jika tidak kuasa, macam lah ni hamba tak ada, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Buta aja hidup bercakap mulut rapuh lagu tu, saja aja nak kena puasa 2 bulan berturut-turut. Ataupun, dan jika tiada kuasa nak puasa 2 bulan berturut-turut, maka bagi makan 60 orang miskin. Iaitu seorang secupak beras, dia kata. Yang ni, ambil yang ni. Cari 60 orang miskin, bagi seorang secupak beras. Maka terlepaslah kita daripada tersangkut dengan hukum zihar ni. Maka kita balik kepada isteri kita, menjadi suami isteri seperti biasa. Ini cerita dia. Maka itu tiada talak. Itu bukan dianggap sebagai talak. Tak payah kira, kata aku dah jatuh satu talak, pasti aku zihar dia. Tak ada. Zihar bukan talak. Begitu. Firman Allah, وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ. Dan tiada jadi Allah akan anak panggil-panggil kamu itu sebagai anak kamu sebenar.
Ni dia main bab anak angkat. Kalau kita ambil satu orang anak angkat, kita panggil dia dengan nama bin kita. Sampai bila pun budak tu tetap anak angkat, tak akan jadi anak kandung kita. Benda ni berlaku kerana Nabi SAW ambil Zaid bin Harisah. Nabi ambil Zaid bin Harisah buat anak angkat. Nabi betul-betul sayang dekat Zaid bin Harisah ni. Sampai rumah Nabi macam rumah dia. Keluar masuk macam biasa dan sebagainya. Zaid bin Harisah ni. Sehinggalah orang-orang pada masa tu sahabat-sahabat Nabi dan semua orang musyrikin pun panggil dekat Zaid ni Zaid bin Muhammad. Kerana terlampau nampak Zaid ni macam anak kandung Nabi. Maka mereka panggil Zaid ni Zaid bin Muhammad. Walaupun sebenarnya nama dia Zaid bin Harisah. Dan Nabi SAW tidak larang. Bila orang panggil Zaid ni Zaid bin Muhammad. Nabi tidak larang pada mulanya. Sehingga turun ayat larang. Baru Nabi larang. Itu cerita dia. Jadi dalam ayat ni dia kata. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ. Dan tidak jadi Allah akan anak panggil-panggil kamu itu sebagai anak kamu yang sebenar. Anak angkat tetap anak angkat. Kamu tidak boleh jadikan anak angkat sebagai anak kamu. Hari ni tentu ada orang buat. Dah menikah dah 10 tahun, 15 tahun tak ada anak. Dia ingat nak ambil anak angkat. Nak pergi ambil anak angkat. Yang anak tu dah bin kepada satu orang lelaki-lelaki. Dia rasa tak syong. Pasal esok budak ni tahu juga kata kita pak angkat dan sebagainya. Lalu dia pergi buat macam mana? Dia pergi cari orang susah. Dia pergi cari orang susah. Anak dia ada 7-8 dah. Tengok bini duduk mengandung lagi. Dia pergi booking anak dalam kandungan tu. Lah ni orang buat lah ni. Dia pergi pesan. Dia kata ni hampa ni susah. Anak ramai ni apa semua ni minta lah. Minta jasa baik. Dia kata ni anak dalam kandungan ni beranak esok bagi kat saya. Saya nak buat anak angkat. Pasangan ni pun memang pasangan orang susah sungguh. Walaupun sayang anak tu ada. Tapi memikirkan anak yang ada ramai dah. Sanggup. Dan diatur benda ni sebegitu rupa. Bila beranak aja terus pergi daftar kata anak dia. Anak ni anak orang. Dia book daripada masa dalam kandungan. Beranak keluar mai tu terus buah bin dia. Benar ni orang duk buat. Perbuatan ini haram. Perbuatan ini haram. Haram ini bukan haram kecil-kecil. Bahkan ini haram yang cukup besar. Sehingga kalau kita tengok di dalam hadis Nabi SAW. Nabi ada sebut. Nabi kata. Manidda'a ila ghairi abi. Awintama ila ghairi mawalih. Fa'alaihi la'natullah. Wal malaikah. Wal nasi ajma'in. La yaqbalullahu ta'ala minhu sarfan. Wala adlah. Atau kama qala hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi kata barang siapa mengaku nasab pada orang yang bukan pak dia. Dia anak angkat. Dia ambil oleh satu orang kaya mana kebelah dia. Dan dia tahu dia bukan anak kandung kau tu, dia anak angkat. Tapi dah ubah bin apa semua pergi jadi bin orang kaya tu. Dan dia tahu mak dia, mak kandung dia, pak kandung dia semua dia tahu. Tapi dia nak mengaku mak kandung dia dengan pak kandung dia sebagai mak pak dia betul, dia tak maulah. Pasal dia dah dapat orang kaya ni jadi pak angkat dia. Maka dia ni masuk dalam kumpulan ni. Manidda'a ila ghairi abi. Barang siapa mengaku nasab pada orang yang bukan pak dia. Budak ni sendiri. Dia mengaku pak angkat tu pak kandung dia. Awin tama ila ghairi mawalih. Ataupun hamba yang pergi mengaku orang yang bukan pengulu dia sebagai pengulu dia. Sama. Fa'alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in. Maka laknat Allah, laknat malaikat dan laknat seluruh manusia ke atas dia. La yaqbalullahu ta'ala minhu sarfa. Allah tidak terima taubat dia. Wala adlah. Dan Allah tidak terima kalau dia ada duit banyak mana pun nak buat tebusan, nak lepas dia daripada dosa, Allah tidak terima tebusan itu. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Ada lagi hadis lain. Nabi kata manidda'a ila ghairi abi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abi fal jannatu alaihi haram. Atau kama qala hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi kata barang siapa orang yang bukan pak dia, dia kata pak dia. Wa huwa ya'lamu annahu ghairu abi. Sedangkan dia tahu laki-laki itu bukan pak kandung dia. Dia tahu bukan pak dia tapi dia kata pak dia. Fal jannatu alaihi haram. Maka syurga ke atasnya haram. Nabi kata. Nampak? Ayat ini berkaitan dengan ayat yang kita baca ni. Maka Tuhan sebut dalam ayat tadi. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ. Dan tidak jadi Allah akan anak panggil-panggil kamu itu sebagai anak kamu yang sebenar. Turun ini ayat pada Zaid bin Harisah. Ini dia abang. Iaitu anak peliharaan Nabi SAW. Nabi ambil Zaid bin Harisah belah.
Orang-orang panggil dia Zaid bin Muhammad. Maka kerana mesranya Nabi duk layan Zaid ni, dan Zaid ni manja sungguh dekat Nabi, orang panggil Zaid bin Muhammad. Begitu. Zalikum qaulukum bi afwahikum. Bermula demikian itu, yakni perkataan kamu dengan segala mulut kamu. Tuhan kata hak berlaku kepada Zaid, anak angkat Nabi ini hanyalah panggilan di mulut. Mereka tahu kata Zaid ni bukan anak Nabi saja mereka panggil, kerana Zaid ni manja sangat dengan Nabi. Begitu. Maka turun ayat ini tak kala berkahwin Nabi akan Zainab binti Jahsy. Zaid bin Harisah ni anak angkat Nabi. Bila dia besar, dia menikah dengan satu perempuan, nama perempuan tu Zainab bin Jahsy. Lepas tu Zaid bercerai dengan Zainab ni. Bila Zaid bercerai dengan Zainab ni, Nabi pergi menikah dengan Zainab ni. Bila Nabi menikah dengan Zainab, sudah jadi isu. Orang yang duk tunggu nak attack Nabi ni, duk tunggu je, aku tunggu je Muhammad buat silap dia, kunci sidai dia. Ada geng macam ni ada. Aku duk tunggu je, aku tunggu bagi dia tergelincang sikit, aku kunci sidai dia, kunci tak lepas. Tengok Nabi pergi menikah dengan Zainab binti Jahsy yang dulu merupakan isteri kepada anak angkat Nabi. Dan mereka spread cerita, mereka sebar cerita di dalam masyarakat. Hampa tengok Muhammad yang hampa duk kata hebat sangat ni, Muhammad ni hampa tengok perangai wuduh. Bini anak dia pun dia pergi ambil buat bini dia. Dia kata lagu tu. Ini ceritanya. Nabi SAW sudah kena attack dengan golongan yang tak suka dia. Maka isteri Zaid bin Harisah, anak peliharaannya, yang kemudiannya ditalakkan oleh Zaid. Maka kata Yahudi dan munafikin, Muhammad dah berkahwin dengan isteri anaknya. Saya tengok. Maka dusta mereka itu oleh Allah. Allah Subhanahu Wa Taala tak biar orang duk cerca Nabi kesayangan dia. Allah tak biar. Maka Allah defend Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia tiada haram nikah isteri dengan anak peliharaan. Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan tiada haram nikah isteri kepada anak peliharaan. Tak ada salah. Kita menikah dengan bekas isteri kepada anak angkat kita, tak salah. Tak ada sangkut apa dengan kita. Bukan kata perempuan tu tak ada sangkut. Hak lelaki-lelaki tu pun tak ada sangkut dengan kita. Dia anak angkat kita aja. Maka Allah jelaskan benda ni. Maka yang haram ialah apabila berkahwin dengan isteri kepada anak sulbi, yakni anak kandung. Menantu. Bekas menantu, pak mentua nak pergi menikah tak boleh. Isteri kepada anak angkat bukan menantu. Maka menikah itu tidak salah. Begitu. Firman Allah, wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Dan Allah Tuhan yang berfirman akan firman yang sebenar, dan Allah yang menunjuk jalan agama yang sebenar, iaitu tiada haram kahwini isteri kepada anak angkat. Maka yang haram ialah apabila kahwin isteri kepada anak kandung. Firman dia, ud'uhum li abaihim, serulah olehmu bagi nama bapa mereka itu. Itu dia. Tuhan kata kok mana pun kalau ambil anak angkat, panggil dia dengan bin pak kandung dia. Tak boleh tukang bin, mai ke bin kita. Tak boleh. Kalau buat, haram. Haram tak? Laknat Allah, laknat malaikat, laknat manusia semua dekat dia. Bahkan Nabi kata, fal jannatu alaihi haram. Syurga haram kat atas orang yang buat kerja macam ni. Begitu. Maka kemudian daripada turun ayat itu, dipanggil Zaid bin Harisah. Maka tiada lagi dipanggil dia dengan nama Zaid bin Muhammad. Bila turun ayat ni, Nabi terus beritahu dekat sahabat semua, cukup. Jangan ada siapa pun dah panggil Zaid ni Zaid bin Muhammad. Panggil dia Zaid bin Harisah. Bin kepada bapa kandung dia juga. Firman Allah, huwa aqsatu indallah, iaitu seru nama bapa itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Tu tuan-tuan perbetul itu. Alif tu tak ada. Waw mim waw alif. Bukan waw alif mim waw alif. Alif tu tak ada. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Begitu baca dia. Dia silap tulis. Wa mawalikum. Maka jika tiada kamu ketahui bapa mereka itu, kalau kita jumpa satu anak kita tak tahu pak dia siapa, maka iaitu saudara kamu pada agama. Tak boleh juga buh bin kita walaupun tak tahu pak dia siapa. Dia adalah saudara kita. Maka panggil dia abang atau adik ataupun anak bapa penakan, kamu panggil dia ibnu am dan sebagainya. Yang ni maulah dipanggil seorang dengan nama bapaknya. Tak boleh juga panggil bin ke kita, tak boleh. Walaupun tak tahu dia ni pak dia siapa, tak boleh bin kat kita. Islam tak bagi benda tu. Tuan-tuan bayangkan, kalau sekiranya benda ni dibuat dalam masyarakat. Kita ambil anak angkat, anak perempuan. Pibuh bin kita.
Esok bila nak kahwin esok ni, orang perempuan nak kahwin nak kena ada wali. Dia binti ke kita. Jadi bila nak menikah, wali, kita masa tu kita nak pergi buka depan orang ramai semua kata hak ni sebenarnya bukan anak saya, kita tak maulah kudunglah kepala kita. Jadi oleh kerana tak mau kudung kepala tu, kita sanggup menipu. Langkah pergi depan qadi, pergi mengaku kata saya wali budak ni. Nikah itu tidak sah. Maka hubungan mereka ni jadi zina seumur hidup. Jangan buat pasal. Hukum agama, bila dia kata tak boleh, tak boleh. Hidup nak ejah, nak buat bagi boleh dan sebagainya, akhirnya makan diri. Diri sendiri yang akan binasa. Begitu. Baik. Dia kata, dan jika tiada ketahui, panggillah abang, adik, kakak ataupun ibnu am. Kalau tak tahu, jangan duk bin kat kita. Tak boleh. Dia kata. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. Dan tidak mengapa atas kamu pada barang yang kamu tersalah dengan dia. Kalau tersilap, tak apa. Maknanya apa? Sebelum turun ayat larangan ni, ada di kalangan orang Arab duk panggil anak angkat bin ke dia. Misalnya begitu. Bukan dia sengaja nak langgar larangan Allah. Belum turun lagi. Larangan Allah belum turun lagi. Maka mereka dah amal benda tu. Bila turun ayat ni, dah tahu, dan kena berhenti benda tu. Mana-mana orang yang dah tersalah buat kerana tak tahu, ayat belum mai lagi, hukum belum datang lagi, maka itu tidak mengapa. Dan tetapi pada barang yang sengaja oleh hati kamu kemudian daripada tegah, maka dia ambil kamu dengan dia. Maksudnya itu dikira dosa. Dah tahu, dah kata tak boleh, hidup buat juga, itu berdosa. Wallahu a'lam. Firman Allah, wa kana Allahu ghafurar rahim. Dan Allah itu Tuhan yang amat mengampun, lagi amat rahim dengan kamu. Wallahu a'lam. Lepas ini kita sambung. An-Nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Bermula Nabi itu lebih aula ke atas orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Ayat ni pula dia turun. Ayat ni pula dia turun kerana berlaku perang Tabuk. Bila berlaku perang Tabuk, Nabi bagi arahan kepada orang Islam, okey, semua orang get ready, bersiap sedia, kerana Allah perintahkan kita turun dalam perang Tabuk. Nabi kata, okey, semua orang ready, kita nak turun. Ada di kalangan sahabat-sahabat ni yang takut sikit ni, dia kata dekat Nabi, dia kata nanti saat nak balik tanya mak, tanya ayah dulu. Ini cerita dia. Sebab turun ayat ni. Maka Allah buat turun ayat ni kepada Nabi. An-Nabi aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu lebih utama lagi daripada diri hang, daripada mak hang, daripada bapa hang. Kalau Nabi kata turun, kena turun. Tak payah pergi tanya mak, tak payah tanya pak. Itu cerita dia. Dia antara sebab turun ayat yang kita akan baca insya-Allah. Kemudian dia akan mai pula dekat kita cerita wa azwajuhu ummahatuhum. Isteri-isteri Nabi itu macam mak-mak kita. Isteri Nabi macam mak kita. Maksudnya kalau Nabi wafat, Nabi tinggal isteri yang masih muda. Macam Nabi tinggal Aisyah. Aisyah masih muda sewaktu Nabi wafat. Siapa pun daripada kalangan orang Islam tak boleh menikah dengan Aisyah. Kerana isteri-isteri Nabi, mereka menduduki kedudukan mak kita. Macam mana kita tak boleh kahwin dengan mak, macam itu kita tak boleh kahwin dengan isteri Nabi. Dan kedudukan itu sebagai tanda hormat kepada kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam tafsir dia ada buat mai satu cerita kontroversi. Ada seorang perempuan dah akad nikah jadi isteri Nabi. Bila sebelah malamnya Nabi nak bersama dengan dia. Bila Nabi dah dekat dengan dia, dia kata depan-depan Nabi. Dia kata a'udzubillahi mink. Dia kata aku minta berlindung dengan Allah daripada kamu. Dia kata ke Nabi macam tu, sedangkan Nabi sudah jadi suami dia. Satu perempuan. Dalam tafsir dia ada bawa mai riwayat ini. Nabi dah dekat dengan dia. Dia kata lagu tu ke Nabi, dia kata a'udzubillahi mink. Aku minta berlindung dengan Allah daripada kamu. Nabi bila dengar macam tu, Nabi kata kamu minta berlindung dengan Allah daripada pelindung kamu. Nabi kata, terus Nabi keluar dan Nabi ceraikan dia. Di sini ada banyak tafsiran di kalangan ulama. Ulama kata dia ni seorang, oleh kerana Nabi cerai dia sebelum Nabi bersama dengan dia, kerana biadab dia bercakap dekat Nabi macam tu, dia tak mendapat status ummahatul mu'minin. Dia tidak mendapat status ibu kepada orang-orang Islam. Kerana dia diceraikan sebelum Nabi bersama dengan dia, dan kerana dia biadab dengan Nabi. Dan perempuan ni juga pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kahwin dengan satu orang lain. Bila dia kahwin, benda ni sudah jadi kontroversi.
Sebahagian orang kata macam mana ni dia ni boleh pergi kahwin dengan isteri Nabi sedangkan kita diharamkan berkahwin dengan isteri Nabi. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab ambil keputusan nak rejam laki-laki yang kahwin dengan dia ni kerana dia anggap dia berzina sebab nikah tak sah. Yang kemudiannya ada sahabat lain mai bagi tahu terang yang tadi ni. Dia ni sebenarnya belum lagi bersama dengan Nabi, bahkan dia diceraikan oleh Nabi. Bermakna dia tidak duduk di dalam kumpulan orang-orang yang mendapat kedudukan sebagai ummahatul mukminin, sebagai ibu-ibu orang yang beriman. Oh, ni dia ada cerita dia. Ini tafsir ni tuan-tuan, seronok. Bila kita baca ni, bukan setakat seronok. Kita tahu apa jadi. Islam ni tuan-tuan, agama Nabi, agama yang Nabi bawa mai. Maka sudah tentulah apabila kita nak memahami Islam, kita kena refer balik kepada zaman Nabi. Walaupun orientalis kata, Islam ni memang the symbol of backwardness. Dia kata satu simbol kepada kemunduran yang amat dahsyat. Pasal apa? Pasal bila bercakap pasal Islam, balik kepada Quran. Cakap pada Islam, balik kepada hadis. Quran, hadis ni semua cerita 1400 tahun dulu. Maka orientalis kata Islam ini tidak berdaya maju. Islam ini a symbol of backwardness. Simbol kemunduran yang dahsyat. Biar mereka nak kata apa, mereka kata tapi kita dengan kita berpegang dengan Quran, kita berpegang dengan hadis Nabi SAW, yang sebenarnya Quran dan hadis Nabi itulah yang menjadi penyuntik semangat kepada orang Islam untuk maju sebenarnya. Kita bila kita tak kenal Quran, kita tidak kenal hadis, maka kita memusuhi dia. Tapi bila kita kenal Quran, kita kenal hadis Nabi. Macam mana kita nak kenal Quran ni? Kita duduk mengaji tafsir ni, kita kenal Quran, kita ada kemanisan tafsir itu. Bila kita ada manis tafsir, kita rasa kita tak rugi apabila kita berpegang dengan Quran dan hadis Nabi. Nah, mudah-mudahan tuan-tuan Allah bagi taufik dan hidayah kepada kita semua. Kita sentiasa di atas jalan kebenaran. Wallahu a'lam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا